Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 13 November 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Berita dimulakan dengan laporan dari persidangan hari kelima, mesyuarat kedua bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-18 hari ini. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS telah membayar sejumlah hampir 800 juta ringgit kepada 397,000 isi rumah dan 392,000 individu bujang B40 yang layak menerima bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS. Bagaimanapun, ujar Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Kerajaan Sarawak telah membuka ruang kepada mereka yang tercicir daripada bantuan ini untuk membuat rayuan dan sehingga 31 Mei 2020, seramai 82,000 ketua isi rumah dan 40,000 individu bujang B40 layak dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh demikian, saya dengan sukacitanya mengumumkan bayaran khas 250 sebulan untuk tempoh 6 bulan kepada 82,000 ketua isi rumah B40 yang telah berjaya dalam rayuan. Sebahagian pembayaran akan dibuat dalam tahun ini dan selebihnya pada tahun hadapan. Manakala 40,000 individu bujang B40 yang juga tercicir tapi sepatutnya menerima dan berjaya dalam rayuan ini akan dibayar secara one-off RM500. Pembayaran akan dibuat pada bulan Disember 2020. Beliau berkata demikian semasa menggulung perbahasan Belanjawan 2021 dalam persidangan Dun Sarawak hari ini. Dengan kelulusan itu, secara keseluruhannya, Kerajaan GPS telah membelanjakan sejumlah RM943 juta kepada 479,000 ketua isi rumah dan 432,000 individu bujang B40. Ia merupakan jumlah tertinggi bantuan di kalangan negeri-negeri dan juga kedua terbesar selepas bantuan prihatin nasional. Dalam pada itu, berita baik buat penjawat awam di negeri ini apabila Kerajaan Sarawak mengumumkan insentif khas sebulan setengah gaji pokok atau minima RM2,000 yang akan dibayar sebelum penghujung tahun ini. Tambah Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari, turut tidak ketinggalan, para pegawai perkhidmatan awam persekutuan juga akan dibayar insentif secara one-off sebanyak RM500 dalam suku pertama 2021. Menurutnya, Kerajaan GPS amat menghargai sumbangan, pengorbanan dan komitmen pegawai-pegawai perkhidmatan awam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional dalam keadaan yang mencabar khususnya dalam mendepani COVID-19. Oleh yang demikian, Kerajaan GPS telah memutuskan untuk memberi bayaran insentif khas bersamaan sebulan setengah gaji, 1.5 months, gaji pokok atau minima RM2,000 kepada pegawai perkhidmatan awam negeri Sarawak dan akan dibayar sebelum penghujung tahun ini. Juga tidak ketinggalan kebajikan pegawai-pegawai perkhidmatan persekutuan yang telah menyumbang khidmat bakti mereka di Sarawak. Pegawai-pegawai perkhidmatan awam persekutuan ini akan dibayar insentif secara one-off RM500 dalam suku pertama 2021. Berikut pula, kepimpinan Kerajaan Sarawak melaksanakan pembangunan rakyat secara menyeluruh termasuk di kawasan pembangkang. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing semasa sesi penggulungan hari ini berkata, antaranya ialah pembinaan jalan di kawasan Dun Bawang Asan. I would like to share this and with this August House, the ongoing construction of the 32-kilometer Jalan Sungai Bidut, Tutus, Sebedil, Kampung Bungan Kecil, traversing the whole stretch of Dun Bawang Asan at the cost of 340 million, even though the kawasan is under PSB. Tuan Speaker, Sir, Ahli Yang Berhormat Pedudong had requested during his debate yesterday in this August House for GPS government to be fair in allocating funds for development, including in all opposition areas.
So, yes, we are fair. Sementara itu, jelas beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Kerajaan Negeri sedaya upaya untuk menyiapkan jalan pesisir pantai dan jalan utama kedua yang jelas membawa banyak manfaat kepada rakyat. Under the Coastal Road Network and the second trunk road program, there are 13 bridges which are currently at various stages of implementation. As of now, out of 13 bridges, 10 have been awarded and under construction, while 3 are still under documentation stage, where a decision is still yet to be made. With the completion of coastal road projects, the economic potential of our coastal areas will enhance as the road travels will present economic opportunities for development of large-scale agriculture and aquaculture projects. Tan Sri Dato' Amar Dr. James turut berkata siapnya jalan utama kedua akan melengkapkan jaringan jalan pesisir pantai dan projek lebuh raya Pen Borneo. Selanjutnya mengenai pendapatan dari ekspor produk perkayuan Sarawak yang terjejas dari Januari hingga September tahun ini disebabkan pandemik COVID-19. Dalam sesi penggulungan yang sama, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu permintaan pasaran utama Sarawak seperti Jepun, India, negara Timur Tengah, Korea dan lain-lain telah mencatat penurunan. Jumlah nilai ekspor produk perkayuan Sarawak telah menyusut sebanyak 20% kepada RM2.8 bilion bagi tempoh Januari hingga September 2020. Berbanding RM3.5 bilion pada tempoh yang sama dalam tahun 2019. Bagi tempoh yang sama, nilai ekspor produk perkayuan utama iaitu papan lapis telah menurun sebanyak 17% kepada RM1.5 bilion berbanding RM1.8 bilion dalam tahun 2019. Manakala nilai ekspor produk perkayuan ke pasaran terbesar iaitu Jepun juga telah menyusut sebanyak 17% kepada RM1.4 bilion berbanding RM1.7 bilion dalam tahun 2019. Dato' Amar Awang Tengah menambah Kerajaan Sarawak telah membenarkan industri perkayuan utama untuk beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan bagi memastikan pihak industri dapat memenuhi tempahan yang sedia ada di samping meneruskan aktiviti ekonomi yang sangat diperlukan dalam tempoh tersebut. Katanya lagi, dalam usaha memperkasakan industri perkayuan dan hasil sumber perhutanan Sarawak, tumpuan diberikan kepada pembangunan industri produk nilai tambah, terutamanya perabot dan engineered wood product. Strategi pembangunan ini bertujuan untuk menggalakkan dan mengoptimalkan penggunaan bahan mentah daripada ladang hutan. Dalam masa yang sama, Kerajaan Negeri turut mempergiatkan promosi penanaman buluh untuk membangun industri berasaskan buluh. Seterusnya, sektor pertanian negeri terus berdaya tahan dan menjadi penyumbang penting kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK negeri. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, semasa sesi penggulungan kementeriannya berkata, sektor pertanian menyumbang 12.1% atau 16.5 bilion ringgit kepada KDNK negeri dan mencatatkan lebihan imbangan perdagangan pertanian negeri sebanyak 6.9 bilion ringgit pada tahun 2019. Bagaimanapun, imbangan perdagangan makanan negeri mengalami defisit 3.98 bilion ringgit pada tahun 2019. I am glad to inform that the state agriculture sector has remained resilient and continue to be an important contributor to the state GDP. In 2019, the agriculture sector contributed 12.1% or ringgit Malaysia 16.5 billion to the state GDP. And recorded state agriculture trade balance surpluses of ringgit Malaysia 6.9 billion. However, in terms of food trade balance, the state experienced ringgit Malaysia 3.9 billion deficit in 2019. Katanya Sarawak memfokuskan kepada 3 inisiatif utama dalam usaha mencapai sasaran 70% tahap sara diri padi pada 2030. Madam Speaker, our target is to be 70% self-sufficiency for rice by 2030.
And toward that end, we have 3 initiatives to ensure sufficient supply of quality paddy seed, upgrading of farm infrastructure, and intensifying farm mechanization to increase paddy productivity. On crop development, the government is committed to provide continuous assistance to smallholding cultivating major crop. In 2020, a sum of 76.1 million has been spent for community crop befitting 22,682 farm families. Dato' Amar Douglas menambah, Kerajaan Sarawak juga telah mengenal pasti 4 lokasi untuk dibangunkan sebagai agroparks di Sadong Jaya, Semarahan, Parit Bugis, Sarike, Lubuk Tamang, Debak dan Sungai Tisak, Simanggang. Laporan tinjauan di Kampung Haji Baki, Kuching. Penduduk di kampung tersebut lega dan bersyukur oleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD di kawasan berkenaan ditamatkan hari ini susulan tiada lagi kes positif COVID-19 baharu dikesan di situ. Ketua Kampung Blok B, Basli Sulaiman berkata, penduduk kampung kini kembali bergerak seperti normal selepas terpaksa berkurung dalam rumah masing-masing sejak 28 Oktober lalu. Malah beliau merakamkan penghargaan kepada para petugas Barisan Harapan yang cekal bertugas tanpa mengira masa dan kepada kerajaan negeri yang prihatin dengan kepayahan yang dihadapi sepanjang PKPD. Dan kami amat bersyukur juga dengan kerajaan negeri Sarawak ini yang prihatin dengan kedudukan kami Kampung Haji Baki ini selama 2 minggu yang lepas. Inilah kerjaan yang kita tunggu-tunggu, kerajaan GPS ini yang amat prihatin dengan kita semua, terutama sekali yang amat berhormat Ketua Menteri kita Abang Johari, Dr. Douglas Unggah dan tim-timnya, termasuklah YB kami yang berhormat Mr. Loh, Kei Chiang yang hari-hari datang melawat kami sini, nanggap keadaan kami sini dan bertanya khabar dengan kami dan juga menyumbang makanan yang telah diperlukan oleh kami. Inilah pemimpin-pemimpin yang kita tunggu-tunggu selama-lama ini, pemimpin yang warrior, yang semangat yang tinggi, yang kental, yang berani masuk Kampung Haji Baki ini. Walaupun Kampung Haji Baki ini kita dilanda oleh COVID, penyakit yang tidak nampak. Pada masa sama, beliau menasihati agar penduduk kampung berkenaan terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sementara itu, tinjauan UKAS mendapati para petugas pasukan hadapan seperti anggota polis kelihatan membuka sekatan jalan raya di laluan masuk ke kampung tersebut. Kelihatan juga para petugas kesihatan mengemas pelbagai peralatan yang digunakan sepanjang PKPD di situ selain penduduk kampung melakukan pembersihan di pusat kawalan PKPD di Masjid Darul Ehsan di kampung berkenaan. Beralih ke laporan harian COVID-19 hari ini, dengan 13 kes positif dikesan di Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,032 kes. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 12 kes dilaporkan di Kuching dan 1 kes di Lawas. Turut dimaklumkan terdapat 1 kluster baru telah dikenal pasti hari ini melibatkan kawasan Pending dan Padungan di daerah Kuching, iaitu kluster Abel. Oleh itu, daerah Lawas kini bertukar status daripada hijau kepada kuning, manakala daerah Limbang pula bertukar daripada status kuning kepada status hijau semula setelah tiada kes jangkitan tempatan dikesan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Saya mewakili seluruh tenaga kerja Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua yang menyambutnya. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.